merupakan angkatan Khalid bin Al-Walid dan berlaku sedikit pertempuran di situ. Jadi di hadis ini jelas menunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah memakai serban. Bila dikatakan imamah, ia menunjukkan kepada serban yang diikat, ya, bukan sekadar kain yang diletakkan di atas kepala. Haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Musawir al-Warraq an Ja'far bin Amr ibn Quraish an abihi qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu 'ala al-minbar wa 'alaihi imamatun sauda. Amr ibn Quraish radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahawa aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar dalam keadaan memakai serban hitam di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga merujuk kepada pemakaian serban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam memakai serban hitam. Akhir-akhir ini kita selalu digembar-gemborkan dengan amalan-amalan yang dikaitkan dengan orang-orang Syiah, hatta kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam aja apabila ada kaitan dengan Syiah, maka akhirnya ada orang-orang yang menghalang kita daripada yang melakukannya. Jadi memakai serban hitam ini merupakan salah satu daripada identiti Syiah kata mereka. Sehingga bila melihat ada yang berserban hitam aja langsung akan dicop Syiah dan sebagainya. Ini merupakan salah satu tanggapan yang kurang baik. Tetap ia merupakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang memakainya. Adapun ya, kesamaan dengan orang-orang Syiah itu hanyalah kita katakan secara yang tak disengajakan sahaja, bukanlah suatu yang disengajakan. Dia merupakan salah satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajar ya kita meneruskannya. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang berulang, hadis yang ke-117. Hadatsana Abu Ibnu Ishaq Al-Hamdani qala hadatsana Yahya bin Muhammad Al-Madani an Abdul Aziz bin Muhammad an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibn Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atamma sadada imamatahu baina katifaihi. Qala Nafi' wa kana Ibn Umar yaf'alu dhalik. Qala Abdullah qala Ubaidullah wa ra'aytu al-Qasim ibn Muhammad wa Saliman yaf'alani dhalika. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menyatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai serban, baginda melabuhkan serban itu di antara dua bahu. Melabuhkan serban itu maksudnya melepaskan ekor serbannya di antara dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam yang di tengah-tengah belakang. Nafi' berkata Ibnu Umar melakukan hal yang sama. Ibnu Umar juga ketika mana memakai serban, ekor serbannya di belakang. Begitulah juga Ubaidullah bin Umar berkata, aku melihat Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah bin Umar. Salim bin Abdullah bin Umar ini merupakan di antara tabi'in yang terkenal, bahkan dikatakan kibar ulama yang terkenal di kota Mekah. Beliau merupakan anak kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dan cucu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Baik, masuk bab yang berikutnya, bab ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan kain sarung yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab, kain yang menutupi bahagian atas badan kita dinamakan dengan rida, dan kain yang menutupi bahagian bawah badan kita dikenali sebagai izar. Jadi seumpama kita memakai kain ihram, kain yang diletakkan pada atas badan kita menutupi bahagian pinggang ke atas itu dinamakan sebagai rida, dan kain
yang menutupi bahagian bawah badan kita daripada pinggang ke bawah, itu dinamakan dengan izar. Jadi bagaimanakah izar, kain yang dipakai oleh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadatsana Ahmad ibn Mani' qala hadatsana Ismail ibn Ibrahim qala hadatsana Ayyub an Humayd ibn Hilal an Abi Burdah qala akhrajat ilaina Aisyah kisa'an mulabbada wa idaran ghalidha faqalat qubida ruh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadain. Abu Burdah menyatakan bahawa Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menunjukkan sehelai pakaian yang kasar dan sehelai kain sarung yang tebal kepada kami. Kemudian dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika memakai dua pakaian ini. Kain yang keras dan kasar ini menunjukkan tuan-tuan kain yang kebiasaannya orang kebanyakan, bahkan kain hamba-hamba sahaya. Begitulah sifat tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat zuhudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai kain yang biasa aja, walaupun sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dari segi kemampuannya, baginda sebagai ketua kepada kaumnya, ketua kepada komuniti Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh aja untuk memakai yang lebih baik, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berbuat demikian. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam dia memilih pemakaian yang sederhana. Inilah penampilan junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Abu Dawud an Syu'bah an al-Ash'ath ibn Sulaym qala sami'tu 'ammati tuhaddithu 'an 'ammiha qala baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqulu irfa' idharaka fa innahu atqa wa abqa فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملجاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إداره إلى نصف ساقيه. Al-Ash'as bin Salim menyatakan daripada ibu saudaranya, daripada bapa saudaranya, dia berkata, ketika aku berjalan di kota Madinah, ada seseorang yang menegurku dari belakang, angkatlah kain sarungmu. Sesungguhnya hal itu akan membuatkan kain sarungmu lebih bersih dan lebih tahan lama. Perkataan atqa wa abqa, sekumpulan ulama menerjemahkan lebih tahan lama dan lebih bersih. Sekumpulan ulama pula menerjemahkan atqa itu lebih hampir kepada taqwa. Wa abqa, ia lebih mengekalkan sifatnya kehambaan dan kezuhudan. Orang-orang di zaman dahulu mereka amat kekurangan kain, sehingga kan kalau ada seseorang yang memakai dengan dia melabuhkan kain, itu tandanya lambang kebangsawanan dan kemegahan masyarakat di zaman itu. Ya, di zaman kita tidak menjadi satu kebanggaan walaupun seseorang itu dengan memakai pakaian yang labuh, tetapi di zaman dahulu kalau ada yang memakai pakaian yang labuh itu menunjukkan kebangsawanan, menunjukkan kayanya dia lebih daripada orang lain dan sebagainya. Maka pakaian ini jadi satu kebanggaan bagi masyarakat dahulu. Pernah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Sayyidina Umar memakai sehelai pakaian yang cantik. Ketika mana beliau berkhutbah, maka bangun salah seorang daripada sahabat bertanya, wahai Tuan Khalifah, wahai Khalifah, daripada mana engkau mendapat kain ini? Sebab setahu aku, kita ketika mana dalam peperangan, kain ini dibagi-bahagikan, dan setiap orang daripada kita beroleh kain yang tak cukup untuk buat sehelai baju. Jadi macam mana Tuan Khalifah boleh pakai sehelai baju daripada kain ini? Masya Allah tuan-tuan, rakyat sampai macam tu berani dengan Khalifah.
Tanya Tuan Khalifah ni, macam mana kamu boleh pakai sehelai kain, sehelai baju, sedangkan kain yang kita dapat dalam peperangan, ya, kain itu dibahagi-bahagikan sesama kita dan tak cukup untuk sehelai baju. Jadi bagaimana Tuan Khalifah boleh memakai sehelai baju? Maka kata Sayyidina Umar, tanya putraku Abdullah bin Umar. Ya, maka kata Abdullah bin Umar, sebenarnya kain itu adalah gabungan daripada bahagian aku dan bahagian Umar. Ya, aku berikan kepada bapakku untuk dijadikan sehelai pakaian. Ya, jadi rakyat siasat sampai macam tu. Ya, nakkan ya kebenaran. Hebatnya ya di zaman para salafun saleh, dalam ya mereka ya menyatakan kebenaran. Jadi ketika mana orang ini sedang berjalan di kota, ya, berjalan di kota Madinah, tiba-tiba ada seseorang di belakangnya mengatakan, tinggikan sedikit kain sarungmu. Sesungguhnya ia lebih dekat kepada takwa dan lebih mengekalkan sifat, ya, sifat kezuhudan dan sifat wara'. Itu sebahagian daripada ulama menerjemahkan sedemikian. Manakala sebahagian yang lain pula mengatakan sesungguhnya ia akan menjadi lebih bersih dan lebih tahan lama, disebabkan tidak kena kotoran di jalan. Ternyata orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, kain sarungku hanyalah sehelai kain yang berwarna putih bercampur hitam. Kata dia, kain saya ni kain yang kelabu. Jadi kalau kena, ya, kalau labu sekalipun dan kena tanah sekalipun tidak akan mengotorinya. Kemudian Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, bila orang ini menjawab sedemikian, Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, tidakkah engkau meneladani diriku? Aku memerhatikan ke arah Baginda sallallahu alaihi wasallam, ternyata hujung kain sarung Baginda sallallahu alaihi wasallam sebatas setengah betis Baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja. Imam Al-Baijuri menyatakan maksud setengah betis itu, tuan-tuan, ialah bawah daripada bonjolan otot betis, iaitu pada urat betis, ya, bawah daripada bonjolan otot betis turun ke bawah sampai bahagian urat betis, iaitu kalau kami belah Kedah panggil wak keting, sini tak tahu panggil wak apa, ya. Jadi disitulah ya yang dikatakan ya lambuhnya jubah ataupun lambuhnya kain sarung yang dipakai oleh kaum lelaki. Sunatnya ditinggikan sedikit atas daripada buku lali, ya. Sunnahnya dia tinggikan atas daripada buku lali, ya, separuh daripada betis, bukan bermaksud ya, tepat-tepat di tengah otot bonjolan otot betis. Ada setengah orang yang salah faham sedemikian, maka mereka menyingkatkan jubah mereka sehingga sampai ke separuh betis, dengan erti kata sampai pada bonjolan otot betis. Maka ketika mana sembahyang, saya perhatikan di Mesir ada kumpulan yang macam ni. Bila sembahyang menjadi satu masalah kepada mereka, waktu turun untuk melakukan sujud, selalunya jubah akan tersingkap ke atas sampai nampak kepala lutut, ya. Jadi mereka terpaksa pula pakai stokin bola untuk menutupi lutut mereka. Jadi ya, itu agak ketelampauan dalam menyingkatkan jubah sebenarnya. Jadi ya, kalau ikut paham daripada apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Baijuri, beliau katakan bahawa separuh betis itu ialah bawah ya daripada bonjolan otot betis. Hadis yang berikutnya, hadis yang berulang, hadis yang ke-122. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Muslim ibni Nadhir an Huzaifah bin al-Yaman qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi 'adalati saqi aw saqihi faqala hadha mawdi'ul izar فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan,
Huzaifah bin Al-Yaman ini dikenali dengan panggilan sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga rahsia-rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah baginda sallallahu alaihi wasallam memaklumkan kepada Huzaifah bin Yaman ini berkenaan dengan senarai nama orang-orang munafik di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik di Madinah, bukan Nabi tak kenal orang yang berpura-pura berpura-pura beriman tetapi dalam hatinya menyimpan kekufuran dan permusuhan terhadap Islam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maklumkan seorang demi seorang, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan munafik, kata Nabi. Yang dimaklumkan kepada Huzaifah bin Al-Yaman, dan diperintahkan kepada Huzaifah agar tidak menceritakannya kepada siapapun, hanya memerhatikan pergerakan orang-orang munafik itu sahaja, tetapi tidak menceritakan kepada sesiapapun tentang identiti orang-orang munafik itu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sampai wafat, Huzaifah bin Yaman ini tak pernah ceritakan kepada sesiapa. Di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau memanggil Huzaifah bin Al-Yaman dan bertanya kepada Huzaifah, apakah daripada orang-orang yang dilantik memegang jawatan di zaman Sayyidina Umar, yang dilantik oleh Sayyidina Umar, ada orang munafik? Maka kata Huzaifah, ada. Jadi kata Sayyidina Umar, maklumkan, sebutkan namanya kepadaku agar aku memecatnya. Kata Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman, tidak sama sekali. Aku telah berjanji dengan Nabi SAW tidak akan memaklumkannya kepada sesiapa pun. Itulah yang diminta oleh Nabi SAW. Kamu cari sendiri wahai Umar. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab di zamannya tidak akan keluar menunaikan salat jenazah, sekiranya beliau mengetahui Huzaifah bin Al-Yaman tidak keluar menunaikan salat jenazah itu. Kalau ada kematian, Umar Al-Khattab akan tunggu dulu, minta orang selidik dulu apakah Huzaifah bin Al-Yaman pergi ziarah jenazah itu atau tidak. Kalau dimaklumkan Huzaifah ada di Madinah tetapi tidak keluar menziarahi jenazah itu, sedangkan telah pun dimaklumkan kepadanya akan kematian fulan bin fulan, maka Umar Al-Khattab tidak akan keluar. Kenapa? Sebab la tusalli ala ahadihim mata abada wa la taqum ala qabri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat jenazah kepada orang-orang munafik, dan juga tidak dibenarkan Nabi kita berdiri di kuburan mereka. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab nak pastikan orang itu munafik ataupun tidak melalui Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman ini tuan-tuan mempunyai sumbangan yang amat besar kepada Islam dan kaum muslimin. Sumbangan beliau ialah beliaulah orang yang mencadangkan Al-Quran ini ditulis semula di zaman Sayyidina Utsman bin Al-Affan. Apabila beliau dapati berlakunya pergaduhan, persengketaan di antara kaum muslimin masing-masing nak menegakkan bacaan Al-Quran masing-masing, sehingga akhirnya masing-masing menghulurkan dan menghunuskan pedang ke arah saudara-saudaranya sendiri. Ia berlaku ketika mana dalam peperangan di Byzantine, ketika mana kaum muslimin daripada Mekah, daripada Madinah, daripada Basrah, daripada Kufah, daripada Syam keluar menyertai peperangan tersebut. Ketika mana sembahyang didapati bacaan Al-Quran berbeza-beza. Orang ni baca dengan Maliki Yaumiddin pendek, orang ni pula Maliki Yaumiddin panjang, orang ni pula Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, orang ni pula Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Datang seorang lain lagi pula daripada Kufah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Datang pula seorang lagi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bunyi lain-lain. Ya. Maka akhirnya masing-masing dia mempertahankan qiraah bacaan masing-masing. Kata orang ni aku baca daripada sahabat Nabi, kata orang ni aku juga tak kurang daripada kamu, aku baca daripada Abdullah bin Abbas, kata orang Kufah aku baca daripada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi masing-masing nak menegakkan bacaan masing-masing. Hampir-hampir berlaku perang saudara antara kaum muslimin. Maka Huzaifah bin Al-Yaman segera menulis surat dan memutuskan utusan kepada Tuan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Wahai Utsman, ku dapati ya umat ini akan berpecah sebagaimana berpecahnya bangsa Yahudi kerana ya masalah perdebatan tentang kitab suci mereka. Jadi ku minta kepadamu ya untuk meluruskan hal ini dengan menulis semula Al-Quran ya, untuk menyatukan semula umat ya, kaum muslimin pada ketika itu. Maka Sayyidina Utsman Al-Affan mencari ya beberapa orang sahabat yang diketuai oleh Sayyidina Zaid bin Sabit ya, untuk mengetuai lujnah pengumpulan semula Al-Quran dan penulisan semula Al-Quran. Diambil mushaf Al-Quran yang dikumpulkan, yang ditulis di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, disalin sebanyak 6 buah naskah yang masing-masing naskah itu ya dihantar guru yang mahir untuk mengajarnya ke beberapa buah negara ataupun kota dengan tujuan untuk menyatukan umat, dan diperintahkan Al-Quran ataupun mushaf-mushaf yang ada di tangan kaum muslimin pada ketika itu semuanya dibakar, dan mereka semua diperintahkan menyalin semula mushaf Al-Quran yang dihantar kepada mereka. Itulah yang dikatakan Rasam Utsmani ya, mushaf Utsmani. Itu sumbangan Huzaifah bin Al-Yaman. Kata Huzaifah bin Al-Yaman, Rasulullah SAW memegang urat betisku atau betis baginda, yaitu urat keting ya. Lalu berkata, inilah batasan engkau memakai sarung. Di sinilah bahagian kalau nak pakai kain sarung. Fa in abaita fa asfal, jika engkau enggan memakai kain sarung sebatas betis, maka janganlah sarung itu sampai menutupi kedua-dua pukulan ini. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu taala anhu menyatakan bahawa memakai jubah ataupun kain sarung yang kita labuhkan ya bawah daripada bonjolan otot betis, yang separuh betis itu dikatakan sebagai sunnah. Kemudian kalau dilabuhkan lagi sebelum mencecah buku lali, itu hukumnya harus. Kalau dilabuhkan lagi sehingga menyentuh ataupun menutupi buku lali, ya sekiranya tidak ada rasa riak pada kita, menunjuk-nunjuk pada kita rasa bangga dengan pakaian, maka hukumnya makruh. Tapi sekiranya boleh menzahirkan rasa riak dan sebagainya, maka hukumnya haram. Ini khusus bagi kaum lelaki. Adapun kaum wanita memang mereka sunnahnya ya disunatkan memakai kain yang labuh yang menutupi kaki mereka. Jangan pula orang perempuan pula pindah potong bagi separuh putih. Ya. Jadi ya bagi muslimat memang sunat dia melabuhkan kain. Bagi kaum lelaki kalau labuh lebih daripada buku lali dengan riak maka jadi haram. Ya, kalaulah tanpa riak jadi makruh. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yaqbalu Allahu salata rajulin yajurru idarahu baqra. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang yang melakukan kainnya baqra dalam hal keadaan riya. Maka ia menunjukkan bahawa yang tidak boleh itu ialah dalam hal keadaan menunjuk-nunjuk ataupun riya. Baik, bab ma jaa fi masyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab berkenaan dengan cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ibnu Lahi an Abi Yunus an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala ولا رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah ungkapan yang mereka ungkapkan. Bahkan ada di kalangan mereka mengatakan, tak pernah kulihat sebelumnya dan selepasnya manusia yang sama sepertinya. Dari segi indahnya, cantiknya, dan damainya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga digambarkan umpama bulan di langit. Kerana ketika mana kita melihat bulan, terasa damai, terasa tenteram, terasa cantik, terasa tertarik, terasa menawan. Begitulah hal keadaannya hati-hati yang apabila matanya melihat ke arah junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menggambarkan bahawa tidak pernah kami melihat sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah matahari beredar di wajahnya ini gambaran kepada berseri-serinya wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku juga tidak pernah melihat seseorang yang jalannya lebih cepat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi SAW berjalan cepat, tuan-tuan, tapi berjalan bukanlah seperti orang yang terburu-buru. Berjalan biasa ni, Nabi kita SAW memang berjalan agak cepat. Ka'annama yanhaqu min sababin, seumpama orang yang turun daripada tempat yang curam. Jadi kita pergi ke kawasan tempat yang agak curam, kita cuba berjalan, ketika mana kita berjalan di situ, pasti yang pertama langkah kita lebih hati-hati. Disebabkan tempatnya curam, kita bimbang, tergelincir dan sebagainya. Begitulah Nabi kita berjalan, bila turun ke tempat curam, maksudnya seolah-olah turun ke tempat curam, langkahnya berhati-hati, lebih laju daripada biasa, dan pandangannya agak tunduk ke bawah. Itu cara baginda sallallahu alaihi wasallam berjalan. Tiap-tiap kali bila Nabi berjalan, begitulah cara berjalan Nabi, yang lebih laju, lebih mantap langkahnya daripada orang biasa. Ini Abu Hurairah ni, tuan-tuan, beliau menemui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijrah, dah penghujung daripada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau awalnya menemui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tahun 6 kenabian, ketika mana diislamkan oleh At-Tufail bin Amr ad-Dausi. Kemudian tidak pernah lagi bertemu dengan Nabi, kembali ke perkampungannya Bani Daus. Dia berdakwah kepada orang-orang Daus, sehinggalah pada tahun ke-6 Hijrah barulah kumpulan daripada Bani Daus ini datang ke Madinah Al-Munawwarah, menyertai kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan cara berjalan Nabi ini dalam hal keadaan usia baginda sallallahu alaihi wasallam sudah menjangkau lebih daripada 50 tahun. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berjalan masih lagi mantap, masih lagi hebat, bahkan lebih laju daripada orang biasa. Seolah-olah bumi dilipatkan untuk baginda. Tengok berjalan Nabi itu cepat, macam bumi dipendek-pendekkan untuk Nabi SAW. Kami harus memaksa diri untuk berjalan seperti itu, dan baginda tidak peduli terhadap rasa lelah kami. Maksudnya Nabi biasa aja, Nabi SAW ni biasa-biasa aja berjalan, tak nampak termengah-mengah. Walaupun para sahabatnya keletihan kalau berjalan dengan cara jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyatakan, kana Aliun idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana idza masya taqalla'a ka'annama yanhaqu min sababin. Ali bin Abi Thalib menggambarkan susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Ali bila berjalan dengan mengangkat kaki seakan-akan baginda menuruni tanah yang landai cerun, tanah yang agak curam. Hadis yang berikutnya juga hadis yang sama daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Demikianlah sebahagian daripada tajuk-tajuk yang sempat kita baca pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang, bab berkenaan dengan taqannu', berkenaan dengan menutup kepala. Nabi SAW sentiasa menutup kepala baginda bila keluar daripada rumah, tuan-tuan. Wa imma dengan meletakkan kain di atas kepala, wa imma dengan berserban. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Amat jarang sekali Nabi kita keluar daripada rumah dalam hal keadaan ahri raksi, dalam hal keadaan terdedah kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti kita akan bincangkan dalam kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan sebahagian daripada hadis-hadis dan kisah-kisah yang kita sama-sama baca pada pagi ini dapat menyematkan rasa kasih, cinta, rindu kita kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in, yang sememangnya kisah-kisah mereka ini, tuan-tuan, dapat menenangkan hati dan perasaan kita. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, dzalika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Demikianlah kisah-kisah para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menetapkan pendirian keteguhan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kisah-kisah nabi-nabi dan rasul yang lain itu meneguhkan hati, perasaan dan jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula dengan kisah penghulu kepada nabi dan rasul, yaitu kisah baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka sebab itulah ulama amat menggalakkan kita mengetahui kisah-kisah Rasulullah dan para sahabatnya, sebab dengan dia mengetahui kisah-kisah mereka akan menyematkan rasa keyakinan kita kepada hidup beragama dan menenangkan jiwa dan perasaan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al